Okey, Assalamualaikum. Aswadi ya? Waalaikumsalam. Ya, saya Puan. Okey. Untuk first, adakah suara saya jelas di kedengaran? Okey, Alhamdulillah setakat ni saya dengar suara Puan dengan jelas. Okey. Untuk first ni, saya akan share screen dulu. Okey, sekejap ya. Okey. Kaunselor ni umur muka dia sama macam kau je. Ada pengalaman ke? Boleh faham kau ke? Saya akan share screen. Okey. Maaflah ya, mungkin dia lambat sedikit. Okey. Wadi boleh nampak ke apa yang saya share ni? Ada 3 emoji ke? Ya betul tu, ada 3 emoji di screen sekarang ni. Jadi tujuan saya share screen ni, saya nak tanyalah, ada 1, 2, 3. Dalam banyak-banyak, dalam 3 emoji ni, manakah yang menunjukkan keadaan Wadi pada hari ini? Kau nak pilih yang mana ni? Satgi, kalau kau pilih emoji pasal diri kau, kaunselor tu mesti tahu keadaan kau sekarang. Baik kau pura-pura pilih je yang mana yang menggambarkan bukan diri kau happy ke. Jangan pilih sedih tau. Tapi kan, kalau kau pilih pura-pura, hati kau tak tenteram. Tak apa, biar je jujur dengan diri sendiri. Senang nanti kalau kau nak share apa-apa dengan kaunselor. Tapi kan, kalau kau pilih pura-pura, hati kau tak tenteram. Tak apa, biar je jujur dengan diri sendiri. Senang nanti kalau kau nak share apa-apa dengan kaunselor. Okey, kalau nak ikutkan dengan emoji yang Puan share tu, saya rasalah saya sekarang ni berada di emoji yang ketiga Puan. Emoji yang ketiga. Okey. Okey. Nampaknya keadaan Wadi hari ni tak berapa nak okey lah. Tak apa. Namun saya berharap Wadi selesa untuk menjalankan sesi pada hari ini. Okey. Jadi seperti kita sedia maklum, Aswadi, ini merupakan sesi kita yang kedua. Sesi pada yang pertama hari tu, kita dah menceritakan, Wadi dah menceritakan berkenaan dengan masalah Wadi. Wadi menceritakan Wadi mempunyai masalah dengan isu pembelajaran secara atas talian. Dan dalam masa yang sama juga, Wadi juga telah menjelaskan matlamat Wadi pada sesi ini, iaitu Wadi berharap Wadi akan lebih mempunyai motivasi yang tinggi untuk berhadapan lah dengan pembelajaran secara atas talian ni. Okey Wadi, betul ke apa yang Ya, saya... betul Puan. Okey, Alhamdulillah. Okey, tadi sebentar tadi saya share screen, Wadi menunjukkan Wadi dalam keadaan emoji yang ketiga. Jadi boleh tak Wadi ceritakan kenapa Wadi hari ni, apa masalah Wadi, sebab bila kita tengok emoji ketiga tu lah emoji sedih kan. Adakah Wadi betul, tengah Puan. stres ke macam mana? Kan aku dah cakap, jangan pilih emoji yang ketiga tu yang berkaitan dengan diri kau. Kan dah kena soal dengan kaunselor. Apa yang kau nak jawab sekarang ni? Cepat berayat. Ya, untuk pada masa sekarang ni saya memanglah rasa agak stres dan juga rasa berserabut sikit disebabkan sekarang ni seperti yang sedia maklum, mahasiswa dan mahasiswi ni sekarang ni terpaksa hadapi pembelajaran secara atas talian. Okey, jadi sebab pembelajaran atas talian tu adalah satu masalah dan saya sendiri yang mengambil risiko untuk mencari keuangan yang lebih kukuh lah, kata cari duit lebih. Mana pada masa sekarang ni saya juga buat part-time sebagai rider Halo Delivery, yang mana itulah
pada satu masa tu saya terpaksa fokuskan dua kerja dalam satu benda. Itulah yang menjadi saya serabut. Sebabnya pada masa untuk buat assignment tu satu yang jadi tak tak ada lah orang kata. Sebabnya saya kerja halu delivery ni dia sebenarnya ikut masa kita, tapi kita lah sebagai sebagai seorang pelajar lagi, seorang student lagi, sebab itulah yang jadikan masa tu kadang-kadang tak terurus. Lepas tu banyaklah kerja-kerja assignment yang masih terbengkalai, dan ada satu assignment tu yang kena hantar esok. Hari ni baru saya buat. Lepas hari tu memang saya cuti lah bekerja. Sebab sekali saya perah otak tu untuk buat, dan jadi saya sedikit berserabut dan juga kata boleh rasa sedih lah dengan keadaan diri saya sekarang ni. Itulah Puan. Alhamdulillah, terluah juga dekat apa yang kau rasa sekarang. Kan kau dah rasa tenang sekarang kan? Kaunselor boleh faham kau ke? Nak pula kaunselor tu perempuan. Boleh ke? Boleh faham kau ke? Okey, faham. Kiranya Wadi menghadapi masalah lah pembelajaran atas talian yang mana banyak kerja-kerja terbengkalai, dan dalam masa yang sama Wadi juga buat kerja secara part time. Okey Wadi, jadi biasanya memang bila belajar atas talian ni memang kita berhadapan dengan pelbagai masalah. Masalah memang assignment juga akan bertambah. Saya percaya assignment memang banyak. Dan juga dalam masa yang sama, waktu pembelajaran kita tu pun orang kata banyak berubah lah berbanding kita berada di universiti. Okey, tadi kiranya kan Wadi, boleh tak Wadi ceritakan Wadi bekerja secara part time sebagai rider tu hanya untuk suka-suka je suka-suka je ke, ataupun Wadi nak tambahkan menambahkan pendapatan sampingan? Kau jawab je. Nak tambah duit poket. Maklumlah sekarang ni semua perlukan duit, kos sara hidup pun tinggi. Lepas tu takkanlah kaunselor ni tak faham, tak tahu. Kau fikirlah sebelum kau jawab. Jawab apa yang berada dalam hati kau. Dan cakaplah target apa yang kau impikan. Luahkan apa yang berada dalam hati kau. Bukannya ada orang lain pun dalam ni. Kau dengan kaunselor je. Jangan malu. Ceritakan apa yang kau inginkan. Okey, tujuan saya untuk untuk bekerja sebagai rider ni tak lain dan tak bukan, salah satunya memang untuk tambah kewangan. Lepas tu saya ni ada satu target tu yang saya rasa kena capai lah sebelum saya tamat pengajian. Sebabnya saya ni bergaul dengan macam-macam kawan. Ada yang kawan dari kalangan pelajar, ada yang daripada yang telah bekerja, dan juga ada yang telah beristeri dan ada anak sekali. Saya semua bergaul. Lepas tu saya ni macam ada tetapkan satu target lah untuk diri saya ni. Saya bekerja ni saya nak ada sekarang ni satu target saya telah lepas, iaitu nak ada motor sendiri. Dan target yang kedua saya adalah untuk beli kereta dengan duit saya sendiri. Maknanya saya nak apabila saya tamat pengajian nanti sudah adalah sedikit orang kata harta-harta yang saya sendiri, yang mana selepas pengajian nanti mungkin saya boleh bekerja dan fokuskan untuk berumah tangga, ataupun untuk belilah aset-aset yang untuk orang kata untuk masa depan. Maknanya sebelum habis belajar ni saya target saya nak juga nak ada kereta sendiri. Sebab itulah saya macam malas ataupun pelbagai halangan yang datang kepada saya, seperti yang saya tak siap terlambat submit. Itulah saya redah juga untuk orang kata, insya-Allah kalau diberikan
rezeki dan juga kekuatan untuk saya untuk saya bekerja dan selagi saya boleh hadapilah pembelajaran secara atas talian dengan kerja part time saya buat ni, insya-Allah saya nak teruskan lagi macam itulah pun lebih kurangnya. Itulah yang menjadi kata tunjang utama lah untuk saya tak berhenti bekerja sebagai rider, dan juga pada masa sama saya kena belajar. Lebih kurang macam itulah puan. Alhamdulillah, terluar juga apa yang kau nak luar selama ini. Okey. Saya dah dengar awak punya cerita ni dan sebenarnya saya sangat terpegun lah, macam wow. Sebab boleh saya tahu umur Aswadi sekarang berapa? Kau cakap je umur masih muda, kan senang. Jangan bagi tahu umur sebenar kau kat kaunselor. Tak baiklah kau ni hasut dia. Bagilah anggaran umur student. Bukan susah sangat pun kan. Okey, umur buat pada tahun ni adalah 22 tahun puan. Kiranya dalam usia yang 22 tahun dan Wadi juga tengah belajar secara sepenuh masa. Wadi mempunyai orang kata impian dan juga orang kata dah nampak dah. Wadi dah ada strategi untuk masa depan Wadi nak tu, Wadi nak ni, dan itu adalah suatu perkara yang sangat bagus. Dan dalam usia awak ni kiranya memang sangat baiklah sebab awak dah jelas dengan matlamat hidup awak. Ya, kau dah ada matlamat hidup. Macam tak percaya je. Bangga kejap Cumanya sebab awak masih lagi bergelar pelajar dan bila awak bekerja sebagai part-time rider tu menyebabkan awak rasa hilang motivasi, dan itu sebenarnya lah yang menjadi masalah dan perlu diperbetulkan lah. Ada part-part tertentu yang awak kena tengok balik apa yang menjadi punca sebenarnya saya hilang motivasi. Sebab perlu diingatkan tugas hakiki kita bila kita bergelar sebagai pelajar sepenuh masa adalah sebagai pelajar. Okay. Walau macam mana pun memang apa yang awak lakukan sebagai rider tu memang sangat bagus lah. Okay, jadi Wadi, saya nak tanyalah. Pekerjaan awak sebagai rider tu macam mana? Maksudnya fleksibel ke masa ataupun dia ada mengganggu kelas? Okey. Sebenarnya kerja rider ni dia fleksibel puan. Cuma ada orang kata sebab dia kerja ni dia menggunakan phone 1%, maknanya saya sebagai rider saya kena download satu apps tu adalah untuk kita tengoklah order masuk. Maknanya walaupun saya masih kelas tetapi ada kalanya saya masih on lagi untuk tengok order yang masuk, dan pada masa yang sama tak semua harilah ada kadang-kadang tu dia pending sangat lama. Maknanya pending tu tiada rider yang nak ambil order tu, jadi customer akan tunggu lama. Okey, pada masa itulah saya ketika kelas pun saya rasa jadi macam serba salah. nak fokus kelas pun macam orang kata tak fokus sangat sebab fikirkan tanggungjawab yang lain. Itulah yang jadi masalah puan. Jadi ada satu masa tu dia okey, cuma tak ada pending. Jadi pada ada harinya semua rider tu keluar lah, maknanya tak ada masalah pending apa semua. Jadi hari yang tak ada pending tu okey, jadi hari yang ada pending tu yang jadi bermasalah pada saya. Pada hari hari ada kelas. Jadi bukan macam itulah puan. Jadi masalah saya sekarang ni masa tu fleksibel, cuma rasa tanggungjawab diri sendiri tu tak tahu berbelah bahagi, bekerja ataupun nak fokus pada kelas. Itulah jadi masalah pun. Harapnya kaunselor tak report lah pada pihak pengurusan dengan sikap aku ni.
kadang-kadang bukan sengaja nak posting kelas online. Tapi dah permintaan customer kan, terpaksalah jadi rider. Okay, faham. Jadilah kiranya Wadi dalam situasi yang macam Wadi sebutkan tadi, apa kebiasaannya tindakan Wadi? Meneruskan kerja ataupun masuk ke kelas? Macam mana? Kau jawab je, kau selalu je masuk kelas sebab kalau kau jawab selalu ponting, nanti mesti akan jadi masalah. Kansel mesti soal kau lagi banyak Baik kau jawab kau tak pernah ponting kelas ataupun tak selalu ponting kelas. Cakap benda dengan jujur. Kansel tu nak membantu, bukannya nak memburukkan kau dekat orang lain. Cakap dengan jujur, okey? Okey. Kalau kebiasaan saya tengok pada kelas. Maknanya jika kelas tu, bisa katalah lecturer tu dia rekod. Lepas tu dia macam save dekat dalam adalah satu portal yang pengajian yang saya buat itu. Maknanya jika lecturer save, saya boleh tengok dalam portal, boleh tengok balik recording dia tu. Okey, kalau macam lecturer yang save recording tu, kalau macam dia pending tu banyak sangat, saya pergi kepada saya keluar untuk bekerja. Lepas tu saya pesanlah kepada rakan-rakan saya yang saya ni ada hal-hal yang tertentu untuk saya buat. Jadi malam tu insya-Allah kalau selepas saya bekerja tu dalam pukul 8, pukul 9 macam tu, saya akan buka lah balik portal tu kalau ingat. Kadang-kadang banyak yang terlupa. Itulah buat. Saya tengok atas kelas. Kalau macam kelas tu, macam lecturer tu yang strict, lepas tu dia tak record pula kelas. Tu memang saya ignore je lah yang kerja tu. Saya akan buatlah macam mana untuk saya tidak tidak terganggu dengan kerja tu. Macam tu buat. Okey, kiranya saya dapat simpulkan bahawa kerja Wadi sebagai rider ni bergantung pada diri Wadi sendiri dan keadaan pada hari itu, betul ke? Kau jawab je, ya betul. Tak perlu buat ayat panjang. Kan nanti jenuh fikir ayatnya apa. Ya, betul puan. Saya tengok pada masa, lepas tu pada lecturer lah yang mengajar tu. Lepas tu tengok hari tu apa yang dia nak ajar. Kalau macam dia nak terangkan pasal assignment group ataupun individu, saya akan sedia lah. Maknanya assignment ni kan yang saya perlu buat dan perlu faham. Kalau macam pengajaran tu, macam tu lah puan. Okey. Jadinya sekarang ni saya nak bertanya pula lah berkenaan dengan motivasi. Sebab ikut matlamat sesi kita ni adalah Wadi nak menambahkan motivasi. Jadi kita perlu mencari punca dan kita dah menganalisis sebentar tadi. Antara puncanya ialah hilangnya motivasi tu sebab Wadi bekerja sebagai part-time rider. Jadi menyebabkan Wadi banyak menangguhkan assignment, banyak kelas tu kadang masuk, kadang tak masuk. Maksudnya tak berapa nak fokus lah kan, senang kata. Jadi ada tak yang Wadi rasa punca lain yang menyebabkan Wadi rasa hilang motivasi untuk belajar? Punca lain, selain daripada saya bekerja part-time ke puan? Ya betul tu. Awak rasa ada tak? Sebab awak kata awak nak menambahkan motivasi. Jadi kita kena mencari punca apa yang menyebabkan motivasi awak tu hilang. Kenapa awak tak ada semangat nak belajar? Macam mana awak semangat belajar waktu face to face dulu? Macam mana untuk meningkatkan semangat tu? Apa punca? Banyaknya soalan kaunselor ni. Kalau aku Google acik tak kaunselor tu bukan nampak pun jawapan yang aku nak bagi nanti dalam dekat mana. Bagi je tahu yang kau lebih mudah terpengaruh dengan rakan-rakan, dengan faktor persekitaran dekat rumah kau. Tu kan senang. Okey, punca yang saya boleh katakanlah face to face dengan online ni,
kalau face to face tu kita ni, saya sendiri dan kita sebagai mahasiswa ni dikelilingi oleh orang-orang yang belajar, yang nak tuntut ilmu. Jadi kalau macam dekat rumah ni, saya ni macam yang saya cakap tadi lah pun, saya ni kebanyakan saya di rumah ni saya bergaul dengan yang macam-macam kawan lah. Tapi banyak yang kawan-kawan yang di rumah saya ni banyak yang telah kata beliau bekerja dan ramai yang sudah berumah tangga. Jadi rakan-rakan yang masih belajar tu bila dekat rumah tu ada tapi tak ramai lah, boleh kira dengan jari tak sampai 10 orang lah yang saya berkawan. Jadi masalah persekitaran dan juga kawan-kawan juga saya rasa mainkan peranan juga dalam meningkatkan motivasi saya ni. Sebab kebanyakan kawan yang saya berkawan tu mempunyai minat yang sama dengan saya, iaitu kawan-kawan yang suka kepada motor, pada pergi konvoi sana sini. Jadi itulah yang menyebabkan mungkinlah salah satu punca juga puan. Sebab pada hari Minggu kadang-kadang dia orang ajak ride ke sana ke sini, lepas tu jadi jadi kita dah set dah lantak untuk jemaah satu untuk buat kerja assignment apa itu semua ini. Lepas tu disebabkan ajakan dan pujukan kawan-kawannya, akhirnya saya tewas juga puan. saya pergi juga konvoi. Lepas tu macam saya set dalam pada saya nak buat assignment tu pada malam balik ke, tapi akhirnya letih kan kita pergi konvoi, akhirnya tak jadi juga. Itulah yang tambah sedikit pun saya mungkin salah satu punca lain lah yang sebab saya jadi kurang motivasi. Good job Wadi, kau dah luahkan apa yang ada dalam hati dan fikiran kau. Kiranya situasi sekeliling Aswadi juga menjadi punca Aswadi hilang motivasi. Yalah, saya maklum. Sebabnya bila kita dekat universiti, kita dikelilingi dengan orang yang belajar, masuk kuliah, join aktiviti. Tapi bila kat rumah, kita macam Wadi cakap, kita bergaul dengan pelbagai orang. Dan persekitaran Wadi juga tak ramai. Maksudnya macam dia ada yang belajar, ada yang dah bekerja. Jadi mungkin persekitaran tu menyumbang kepada hilangnya lah motivasi belajar. Sebab bila kita ada kawan yang sama-sama belajar, insyaAllah kita pun akan sama-sama belajar juga. Okey, jadi Aswadi, saya nak syorkan sedikit lah. Apa yang saya cakap ini hanyalah cadangan, dan seandainya Wadi ada cara lain yang Wadi lebih selesa, Wadi boleh teruskan. Okey, jadi untuk mengatasi masalah Wadi hilang motivasi ini dan terus fokus di dalam kelas, saya syorkan Wadi agar Wadi membuat suatu jadual yang fleksibel, iaitu jadual biasa, jadual rutin harian kita, yang mana dalam jadual tu nanti Wadi boleh bahagikan, bagi balance antara bekerja dan juga belajar. Okey. Tapi jadual tu janganlah sampai menyebabkan Wadi rasa stres ataupun rasa macam terikat sangat dengan jadual tu. Just macam create jadual yang menyebabkan awak rasa selesa dan awak rasa boleh follow. Okey, macam mana Wadi? Okey, maknanya saya perlu create jadual apa? Maknanya create jadual saya bekerja dan juga jadual waktu yang saya bekerja lah, macam tu ke Puan? Ambil engkau, lepas ni terikatlah kau dengan jadual. Boleh ikut ke tu jadual yang kau buat nanti tu. Betul juga cadangan kaunselor ni. Mungkin dengan jadual ni kau boleh berubah, boleh teratur dan urus masa dengan betul. Ya, betul tu. Alah, hai, renyahlah kau macam ni. Betul. Maksud awak kena balancekan lah. Sebolehnya hasilkan hari yang bekerja, asingkan juga hari yang belajar. Maksudnya sebolehnya waktu belajar tu kita fokus belajar betul-betul. Waktu bekerja tu kita bekerja betul-betul.
Sebabnya seandainya bila kita tak balance kan, nanti akan ada yang tercicir. Kita kan nak seimbangkan. Okay, jadi so kita kena buat jadual. So, tapi ini hanyalah cadangan. If seandainya Wadi ada cara lain, yang Wadi rasa boleh membantu Wadi untuk meningkatkan motivasi, Wadi boleh buat. Okay, Alhamdulillah. Jadi Wadi sendiri dah menjelaskan berkenaan dengan masalah Wadi, dan juga saya tadi ada memberi cadangan dan itu terpulang pada Aswadi. Mungkin Aswadi boleh ambil masa dalam beberapa hari ni selepas je sesi kaunseling ni untuk muhasabah diri, dan cari apa sebenarnya yang perlu saya buat, apa yang perlu aku buat untuk aku memperbaiki diri. Sebabnya bila saya bercakap dengan Wadi ni, saya boleh nampak sebenarnya Wadi tahu apa yang Wadi perlu buat. Wadi tahu apa yang betul, apa yang salah. Cuma untuk melakukan tu mungkin susah. Mungkin Wadi perlukan support, sokongan daripada kawan-kawan. Kena cari kawan-kawan yang ke arah ni lah, ke arah pembelajaran lah, yang belajar sama-sama, untuk tanya pendapat pada dia, macam mana keadaan aku. Okay. Jadi mungkin itu juga boleh membantu Aswadi untuk terus bermotivasi dalam berhadapan dengan pembelajaran secara atas talian. Okey Wadi, jadi sebelum saya nak mengakhiri sesi ni, saya nak tanyalah Wadi, macam mana keadaan Wadi selepas sesi kaunseling yang kita jalankan ni? Okey, keadaan saya selepas saya jalankan sesi bersama puan ni, saya dapat nampaklah sedikit orang kata pencerahan lah, maknanya yang mana kita perlu balancekan waktu kerja saya dengan waktu belajar saya. Okey, lepas tu saya juga nampaklah sedikit kekurangan daripada diri saya selepas saya jalankan sesi bersama puan ni. Maknanya saya ni tak ada orang kata ikut waktu ataupun jadual lah, waktu saya belajar dan juga waktu saya bekerja. Lepas tu daripada sesi ni juga saya dapatlah ilmu-ilmu yang baru seperti yang puan katakan tadi. Kita perlu tahulah tugas hakiki kita sebagai seorang pelajar. Okay, maknanya kita tugas yang utama kita pada hari ini adalah untuk belajar dan kerja itu sebagai kata sampingan lah untuk saya capai matlamat hidup saya. Okey, saya rasa itu saja yang saya dapat pada sesi pada hari ini puan. Okey, itu saja. Okey, bila Wadi buat kesimpulan, saya dah nampak sebenarnya Wadi memang boleh lakukan dan boleh ubah diri Wadi. Okey, jadi sebelum saya pula yang nak buat kesimpulan ni, saya nak minta sedikit lah. Okey, untuk next sesi, saya nak tengok progres Wadi. Sama ada nampak tak progres lebih ke arah kebaikan tu. Jadi saya nak minta Wadi untuk buat homework sedikit. Boleh tak Wadi untuk next sesi, Wadi tunjukkan kepada saya jadual yang Wadi buat. Boleh ke Wadi? Kau setuju je. Saya susun jadual ikut keselesaan, bukannya susah pun kan. Bukannya jadual tu ada salah, ada betul. Kau selalu bagi kebebasan ke engkau kan. Lagi memudahkan kau adalah nak urus rasa. Okey, insya-Allah puan, saya akan usahakan buat jadual tu. Saya akan bahagikan masa-masa yang tersebut untuk saya bekerja dan juga untuk saya belajar. InsyaAllah saya akan buat. Okey, baik. Alhamdulillah kalau macam tu. Okey Wadi, jadi saya dapat simpulkan bahawa pada awal sesi tadi Wadi menceritakan sebenarnya apa punca-punca yang menyebabkan Wadi rasa hilang motivasi, dan berpunca daripada masalah Wadi sendiri, iaitu yang mana
Wadi tak dapat nak balancekan antara belajar dan juga kerja sampingan Wadi. Dan kita juga telah membincangkan berkenaan dengan langkah yang perlu dilakukan dan perubahan yang perlu Wadi lakukan untuk meningkatkan motivasi dalam diri Wadi. Okey, betul ke Wadi? Ya, betul Puan. Okey. Saya rasa lebih kurang macam itulah yang saya hadapi sekarang ni. Baik, jadi saya mengharapkan Wadi ada usaha untuk meneruskan perubahan dan saya sangat yakin bahawa Wadi boleh berubah dan melakukan yang lebih baik daripada apa yang kita bincangkan ini. Jadi saya doakan Wadi untuk supaya sentiasa mempunyai motivasi dan azam yang tinggi dan dapat menyeimbangkan antara belajar dan juga bekerja. Okey. Bila kita lihat masa ni memang sangatlah mencemburui kita. Jadi saya rasa kita berhenti setakat ini sahaja dan untuk sesi yang akan datang saya akan maklumkan kemudian. Okey, itu sahaja Wadi. Terima kasih kerana sudi bekerjasama dengan saya untuk sesi kaunseling pada hari ini. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Puan kerana atas teguran dan juga nasihat kepada saya. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam.